Parti kita UMNO telah pun mencapai usia 68 tahun. Telah banyak ranjau yang kita lalui dalam pelbagai keadaan, pelbagai cabaran dan pelbagai zaman. Kita telah melalui pasang surut, asakan terhadap perjuangan kita. Alhamdulillah, walaupun kita diasak dan diterjah dengan pelbagai dugaan, Allah masih memberikan kemenangan kepada UMNO. Allah masih mentakdirkan UMNO memikul amanah kuasa pemerintahan di negara kita ini. Jika kita imbau kembali sejarah penubuhan UMNO dalam konteks dunia pada waktu itu, UMNO berada di tengah-tengah kancah pertembungan antara fahaman nasionalis, fahaman komunis dan fahaman sosialis. Namun UMNO berjaya membina identiti perjuangannya sendiri di atas semangat kebangsaan Melayu yang berteraskan Islam. Sebagai sebuah parti yang toleran dan sederhana, UMNO berjaya merintis kerjasama dengan parti-parti yang mewakili kaum-kaum yang lain di negara kita untuk membina sebuah negara bangsa. Sebagai kerajaan pula, parti kita UMNO terus menerusi perikatan dan kemudiannya Barisan Nasional telah pun berjaya mengekalkan kestabilan politik dan memacu kemajuan ekonomi dengan cara kita sendiri. Kuasa kerajaan membolehkan kita melaksanakan program penstrukturan semula masyarakat menerusi dasar ekonomi baru. Melalui dasar ini juga kita telah berjaya mengeluarkan masyarakat kita daripada belenggu kemiskinan dan juga menangani penguasaan ekuiti asing dalam ekonomi negara kita. Kita juga menetapkan sasaran pemilikan ekuiti Bumiputra sebanyak 30% sekurang-kurangnya dan penyertaan Bumiputra digalakkan dalam setiap sektor ekonomi. Dasar ini dibentuk agar ekonomi kita berkembang dan pengagihan berlaku secara adil dan saksama. Dan atas sifat bertimbang rasa dan semangat supaya kek ekonomi ini dapat dirasai oleh semua rakyat Malaysia. Orang Melayu dan UMNO pada waktu itu tidak bersifat keterlaluan untuk meminta lebih daripada 30%. Ya, walaupun sasaran pemilikan ekuiti Bumiputra tidak tercapai, namun alhamdulillah dasar ekonomi baru telah berjaya mengagihkan kekayaan negara kita secara lebih saksama serta meningkatkan pendapatan kaum Bumiputra dan bukan Bumiputra. Pertumbuhan ekonomi negara sebanyak 6.3% adalah antara yang tertinggi di Asia. Itu boleh tepuk tangan. Nilai pelaburan langsung, ini yang diusahakan antara lain oleh Tok Pa kita, nilai pelaburan langsung asing sebanyak 216.5 bilion pada tahun 2013 adalah antara yang terbaik dalam sejarah. Tahniah kepada MITI. Dan kedudukan Malaysia dalam laporan daya saing global 2014 meningkat daripada nombor 24 ke nombor 20 daripada 148 buah negara. Dan semuanya ini menunjukkan bahawa pencapaian ekonomi negara kita amat memberangsangkan. Dan memang kita berada pada landasan yang betul untuk menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi pada tahun 2020 insya-Allah. Malahan ada pakar ekonomi berkata dia akan sampai lebih awal. Tak tunggu
2020 mungkin 2018 insyaAllah. Dalam kegairahan kita meletakkan sasaran besar untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi. Itu penting bagi kita sebenarnya. Kita juga harus menetapkan sasaran yang jelas untuk kaum Bumiputra dan memastikan kekayaan negara kita ini dapat diagihkan kepada semua rakyat, baik di kota ataupun di desa, di Semenanjung, di Sabah, di Sarawak, baik kumpulan yang berpendapatan tinggi ataupun kumpulan pertengahan dan 40% terkebawah, semuanya kulluhum ajmain perlu dipastikan mendapat peluang yang adil dan saksama. Jadi saudara-saudara, sebenarnya kita amat memerlukan satu model ekonomi yang benar-benar dapat memastikan pertumbuhan disertai dengan pengagihan yang saksama. Kita tidak boleh membiarkan majoriti rakyat negara kita terpinggir dan tersisih daripada arus kemajuan ekonomi negara. Apatah lagi ketidaksaksamaan dalam masyarakat kita hari ini bukan lagi merupakan masalah kaum semata-mata, tetapi juga masalah kelas. Dan saya ingin mencadangkan supaya agenda Bumiputra serta dasar dan strategi merapatkan jurang ekonomi dijadikan teras utama rancangan Malaysia yang ke-11. Agenda Bumiputra sebagai agenda nasional ini tidak boleh dilaksanakan secara picisan ataupun terpisah daripada kerangka besar ekonomi negara. Ia mesti dilaksanakan secara inklusif, komprehensif dan merentasi semua sektor ekonomi. Setuju? Dan saya juga mencadangkan satu dasar ekonomi nasional yang baru dirangka untuk memacu inisiatif kesaksamaan kehadapan. Apa yang lebih membimbangkan saya ialah wujudnya tren sekularisasi dalam agama, iaitu agama dilihat dalam neraca ideologi sekular liberal barat yang tercabut daripada akar syariat. Jadi keadaan ini telah pun menimbulkan keresahan dalam kalangan orang Melayu dan umat Islam. Mereka bimbang sekiranya gejala sekularisasi agama ini tidak segera dibendung, maka benteng akidah dan syariat yang sekian lama dipertahankan oleh umat Islam akan runtuh ditempuh oleh arus liberalisme ini. Jadi saudara-saudara sekalian, UMNO sebagai parti tunjang Melayu Islam tidak pernah dan tidak akan sesekali meminggirkan agenda memertabatkan Islam daripada dasar perjuangan kita ini. Dan ia telah pun lama termeterai dalam perlembagaan UMNO. Sebagaimana yang diperuntukkan dalam pasal 3.3 yang menjelaskan bahawa asas dan tujuan UMNO adalah untuk menegak, mempertahankan dan mengembangkan Islam. Malah sejak 57 tahun kita merdeka, UMNO lah yang telah pun banyak membangunkan Islam di negara ini dalam segenap sektor. Betul. Sama ada dalam pendidikan agama, ekonomi, keuangan Islam, pembangunan sosial, pentadbiran maupun perundangan syariah. Dan pendekatan UMNO sejak dahulu, kini bahkan selamanya berpaksikan pada orientasi ataupun manhaj wasatiyah